KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pagi ini bertemu dalam slot motivasi pagi bersama dengan Dr. Kamilin Jamilin. Baik, hari ini kita akan bincangkan tentang satu topik yang sangat penting semua. Kita pun tahu rakyat Malaysia ni tak boleh dipisahkan daripada muzik. Muzik ni dah jadi satu hiburan, dah jadi satu makanan dalam kehidupan kita, sampai kita akan rasa macam serba tak kena kalau kita tidak mendengar muzik dalam kehidupan kita, masa kita memandu, masa kita tengah tak buat apa-apa. Ada yang 24 jam mereka ini mendengar muzik. Ada juga yang mungkin sambil buat kerja dia dengar muzik. Jadi macam mana pandangan Islam terhadap muzik? Okey, pertama sekali, Islam adalah sebuah agama yang wasat, pertengahan, yang mementingkan aspek spirituality ataupun kita panggil sebagai aspek pembangunan rohani, tetapi pada masa yang sama turut membenarkan kita umat Islam untuk nak ada hiburan dan keseronokan selagi mana dia tidak bercanggah dengan batasan syarak. Dan keinginan untuk berhibur dan kecintaan kepada sesuatu yang indah ini adalah merupakan fitrah insani yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal kepada hamba-hambanya. Dalam satu hadis, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hanzalah radhiyallahu an, yang pernah merasakan dirinya seolah-olah telah menjadi munafik kerana dia rasa lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan berhibur bersama dengan keluarga beliau. Sebelumnya Hanzalah pernah ataupun telah bermuhasabah dengan majlis bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Hanzalah? Kata Nabi, ya Hanzalah, sa'atan wa sa'ah, walau kanat takunu qulubukum kama takunu 'inda adh-dhikri lasafahatkumul malaikah hatta tusallim 'alaikum fit turuq. Dia kata, wahai Hanzalah, ada masa untuk urusan keduniaan, ada masa untuk beribadah. Dan jika hati kamu sentiasa sama seperti mana kamu sedang mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat akan bersalam denganmu dan memberi salam kepadamu di pertengahan jalan. Ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dan Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih ketika mentafsirkan hadis ini, yang turut diriwayatkan dengan lafaz berbeza dalam Sahih Muslim, Imam Nawawi dijelaskan kepada kita bahawa kita ni taklah dituntut untuk beribadah sepanjang masa. Maksud beribadah ni kita kena faham. Ada orang dirasa kalau dia bekerja, dia berniaga, dia tidur, dia makan, dia tak beribadah. Tapi sebenarnya ibadah ni, kalau kita nak tahu apa maksud ibadah, ibadah ni adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan keridaan dan kecintaan Allah Azza wa Jal. Jadi kalau kita bekerja mencari rezeki dengan niat supaya insya-Allah dengan rezeki itu dapat kita bantu agama Allah, maka kerja kita itu akan menjadi ibadah. Kalau kita makan sambil kita ingat Allah perintahkan kepada kita untuk makan, wa kulu washrabu wa la tusrifu, dan kemudian dengan makanan itu insya-Allah kita akan memiliki tenaga untuk nak melaksanakan perintah Allah yang lain, maka makan itu juga satu ibadah. Ada juga yang kadang orang makan tak jadi ibadah, dimakan saja untuk nak seronok-seronok, dia tak ingat kepada Allah, itu tidak menjadi ibadah. Jadi sebab itu apabila Hanzalah dirasa risau dirinya telah menjadi munafik kerana lalai sikit daripada ingat kepada Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun jelaskan bahawa masa diperuntukkan ibadah dan ada juga masa yang diperuntukkan untuk kehidupan dunia dan juga hiburan bersama dengan keluarga. Dan kemudian ada juga sebuah athar yang diriwayatkan daripada Ibnu Syihab yang mengatakan bahawa rawihul quluba sa'atan wa sa'ah, rehatkan hati-hati kita. Ada masa untuk urusan dunia dan ada masa untuk urusan akhirat. Cuma kalau kita tengok muzik punya dunia pada hari ini,
Kita tak nak bincangkan dulu tentang hukum muzik tu dulu. Tetapi kalau kita tengok, ada satu kajian yang dah dijalankan oleh sekumpulan penyelidik lah, dalam kalau tak salah di University Pittsburgh. Dia analisis lebih ataupun hampir 800 lagu-lagu yang paling popular dalam kalangan muda-mudi, dan pada antara tahun 2005 sampai 2007. Dan hasil kajian mereka ini mendapati hampir 80% daripada lagu-lagu rap mengandungi unsur-unsur menggalakkan penggunaan dadah, arak, kemudian ada carutan, kata-kata yang tidak baik. Kemudian ada lagu-lagu seperti hip hop, ada lagu-lagu rock, dia ada percentage yang nak menunjukkan bahawa banyak dah dicemari dengan unsur-unsur yang tidak baik. So ini menunjukkan betapa sebenarnya industri muzik pada hari ini memang tenat, apatah lagi bila mana ianya dikuasai oleh orang-orang bukan Islam, yang tiada tentang akhlak Islami, yang tidak tahu tentang halal dan haram. Maka kalaulah ada seseorang itu terlibat dalam muzik, seorang Muslim itu terlibat dalam muzik, kita tak nak bincang, sebab kalau kita nak bincang tentang hukum muzik itu menjadi sangat-sangat panjang. Ramai ulama dah tulis even buku yang panjang lebar nak tulis pasal tu, dan kita tak boleh nafikan kebanyakan para ulama terdahulu mengharamkan muzik kerana mudarat-mudarat dia. Tetapi kalau kita nak membawa pandangan tersebut dalam konteks zaman sekarang, memang sangat-sangat sukar, disebabkan rata-rata manusia hari ini memang dah sejati ataupun dah bersebati dengan muzik sampai tak boleh tinggalkan. Seandainya kalau kata orang tu terlibat dalam industri muzik, ada pemuzik Muslim, maka cubalah untuk nak ubah suatu situasi ini, supaya tujuan utama daripada muzik yang dihasilkan mereka ini ada tema-tema kemanusiaan, keindahan, ataupun tak adalah elemen-elemen yang telah diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Ini kalau kita tengok Yusuf Islam dulu, ataupun nama asalnya Cat Steven, dia pun diluahkan dia punya perasaan kesal sebab dia tergopoh-gapah waktu mula-mula untuk nak berubah, sampai dia terus tinggalkan dunia muzik tanpa dia menyedari itu memberikan imej negatif terhadap Islam ketika itu, khususnya di Barat yang menyembah ataupun sangat menyanjung industri muzik. Jadi mereka melihat seolah-olah Islam ini adalah satu agama yang rigid, satu agama yang macam mana mereka nak hidup tanpa muzik. So itu kita kena tengok kepada konteks keadaan-keadaan untuk nak memilih tahap mudarat yang paling kurang. Baik, jangan ke mana-mana, selepas ini insya-Allah kita bertemu lagi dalam segmen yang seterusnya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam segmen yang kedua. Kita dah cakap bahawa kita tengok kebanyakan daripada fatwa para ulama yang terdahulu, para salafus salih, mereka memang mengharamkan muzik. Kita kena beza antara nyanyian dan muzik. Nyanyian ni boleh nyanyi tanpa muzik, yang itu tak ada masalah, itu seperti syair-syair, dendangan. Tetapi yang selalu menjadi medan kontroversi adalah alat-alat muzik itu sendiri. Ulama dulu memang kebanyakannya, hampir semua mazhab Islam mengharamkan muzik. Mungkin pada konteks ketika itu yang melihat bahawa muzik ini mesti disertai dengan anasi-anasi negatif. Dan kalau kita tengok, kalau zaman dulu pun dah terpalit, zaman sekarang pun makin banyak lah. Cuma ada juga banyak alat-alat muzik yang dimainkan dengan membawa mesej-mesej yang baik seperti nasyid dan sebagainya. Cuma kita tak mau untuk nak membahaskan tentang pandangan fiqh ini, tetapi untuk kita nak bahaskan isu ini supaya menjadi lebih realistik kepada umat masyarakat zaman kini, khususnya kepada anak-anak muda zaman sekarang, maka kita kena sebut ataupun kita kena melihat ke arah pandangan-pandangan sebahagian ulama yang mengharuskan dengan guideline yang tertentu. Dan kalau kita tengok pun dalam fatwa mufti wilayah persekutuan, yang mereka ini mengharuskan nyanyian dan muzik, tetapi sudah tentu selagi mana dia tidak mempunyai unsur-unsur yang diharamkan. Contohnya dari segi pesta, konsert yang ada arak, kemudian ada pergaulan bebasan, pembatasan,
daripada sudut lirik itu sendiri tidak menyanggahi syariat dan akidah Islam. Begitu juga tidak melalaikan para pendengar, walaupun kita tahu kebanyakan daripada para pendengar muzik pada hari ini mudah untuk nak jatuh lalai ataupun tergelincir. Baik, cuma dalam segmen yang kedua ini kita nak cerita tentang ramai orang menganggap bahawa muzik ini boleh memberikan ketenangan ke dalam diri. Muzik ini penawar kepada stres kita. Tetapi Allah dalam Al-Quran menyatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah sebut tentang mengingati Allah itu akan membuatkan hati kita tenang. Tetapi adakah muzik-muzik, lagu-lagu yang kita dengar pada hari ini mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun melalaikan kita daripada Allah? Ialah lagu-lagu hari ini banyak disertai dengan elemen-elemen cinta, sometimes elemen-elemen lucah, elemen-elemen pergaulan bebas, zina, carutan, pergaduhan, pembunuhan dan sebagainya. Jadi macam mana muzik-muzik sebegitu akan membuatkan kita mengingati Allah Azza wa Jal. Kita nak ingati Allah tiba-tiba dengan black metal, dengan hip hop yang boleh buat kepala kita hanggut sana sini. Macam mana kita nak kata hati kita itu dipenuhi? Adakah bila kita mengingati Allah Azza wa Jal, kita punya kepala pusing-pusing, kita punya badan duk lengut-lengut sana dan sini? Okey. Sebenarnya saya ada pernah berforum bersama dengan seorang pakar neuroscience kita, Dr. Datin Seri, Dr. Zainah Mukhtar, yang pernah mengkaji ataupun bidangnya mengkaji tentang gelombang otak, dan dia pernah berpengalaman short course di Harvard Medical University katanya. Okey, forum itu berlangsung di UiTM. Masa itu kami menjadi panelis bagi sebuah forum yang membahaskan tentang kaitan pengurusan stres daripada sudut Islam dan sains. Cuma apa yang saya nak kongsikan adalah apa yang menarik. Banyak fakta yang disebut oleh Dr. Zainah itu daripada sudut saintifik berkenaan dengan pengurusan stres sangat berkait dan bertepatan dengan panduan yang disebut di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak fakta yang disebut beliau terus mengingatkan saya kepada ayat itu, hadis ini, yang membuatkan saya rasa macam terpegun dengan keagungan kalamullah, kalamul Rasul yang hakikatnya memberikan cahaya kepada manusia. Cuma antara fakta penting yang disebutkan oleh beliau adalah beliau pernah menjalankan beberapa uji kaji terhadap mangsa stres ataupun depression dengan menggunakan instrumen muzik. Dan beliau mengkaji perjalanan neuron daripada jantung melalui otak sehingga ke otot yang menghasilkan tindakan. Cuma pernah hasilnya pernah beliau nyatakan ada yang membuatkan bila mana pesakit itu, depression itu dirawat dengan certain instrumen muzik, dia membuatkan pesakit itu lebih teruk. Ada yang jadi gila. Kata apa, ada apa nama istilah itu kan, yang boleh jadi macam bipolar, boleh jadi split personality, sebab sebahagian daripada elemen muzik tu hanya difokus kepada satu gelombang yang mampu merosakkan gelombang otak, dan hasilnya membuatkan mereka yang dilanda kemurungan ataupun tekanan boleh jadi gila ataupun skizo. Itu menurut beliau. Sebaliknya, bila dibacakan Al-Quran, dan bacaan Al-Quran ni dia mempunyai gelombang yang menenangkan dan membaiki gelombang otak. Ini menurut pakar neuroscience tadi ni. Sesuai dengan apa firman Allah yang telah kita bacakan tadi, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenteram hati mereka dengan zikrullah, ketahuilah dengan zikrullah, mengingati Allah itu akan menjadikan hati manusia ini tenang, tenteram. Jadi kalau nak tenang, dengarlah Al-Quran, jangan dengar muzik semata-mata. Ini tak, kita naik kereta kita dengar muzik, kita duduk rumah kita dengar muzik, kita nak tidur kita dengar muzik, kita nak study kita dengar muzik. Bila kita nak dengar Quran? Bila kita nak baca Al-Quran? Bila kita nak ingat Allah? Dan kita tak boleh nafi bila mana kita dengar muzik ni,
kita memang akan leka daripada Allah. Bila kita dengar muzik ni, ada orang bila dengar muzik yang rancak ni, dia jadi macam semangat lain macam, nak bergaduh lah. Ada orang bila dengar lagu cinta-cinta ni tiba-tiba nak jadi romantis lah, tiba-tiba nak macam yalah. Dan itu yang perlu kita berhati-hati. Walaupun sekalipun ada orang tu susah nak meninggalkan budaya ataupun tabiat muzik itu dalam kehidupan dirinya, cuma pesan saya adalah jangan jadikan muzik itu sebagai penawar hidup. Kalau dia tak boleh tinggalkan, dia nak dengar untuk just chill out sikit itu, mungkin itu pilihan dia. Tetapi bila kita rasakan bahawa muzik itu adalah penawar segala-galanya, itu problem lah. Sebab kita akan definitely menjauhkan diri kita daripada kalam Allah, kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita akan bahaskan lebih lanjut tentang itu selepas daripada ini. Maka jangan ke mana-mana. Bertemu lagi dalam segmen yang akhir selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam segmen yang terakhir dalam episod pada hari ini. Okey, kalau boleh nampak t-shirt saya ni apa yang ditulis. Sahaja saya pakai t-shirt ni pada hari ini. Tulisan dia kalau kita boleh baca, maksud dia jom ngaji. Jom ngaji. Itu satu mesej yang baik. Nak ajak kita semua untuk nak mengaji. Sebab Al-Quran ni hakikatnya adalah kalam ataupun kata-kata kalamur Rahman yang akan menenangkan kehidupan kita. Baik. Bagi sesiapa yang mengenali diri saya, Dr. Kamilin Jamilin ni, siapa yang kenal saya, yang mengikuti saya selalu di Facebook Dr. Kamilin Jamilin ataupun di Instagram saya, mereka akan tahu bahawa saya ada sekolah tahfiz. Dan of course bersama dengan sahabat-sahabat kita ada Akademi Al-Khair itu. Tetapi bila saya bergelumang dalam bidang tahfiz ni daripada saya kecil lagi, maksudnya daripada umur saya 9 tahun lagi, saya telah dihantar oleh mak ayah untuk nak menghafal Al-Quran. Dah melalui pahit maung, pahit manis, naik turun dan macam-macam pengalaman semasa kita menghafal Al-Quran bertahun-tahun sampai 6, 7, 8 tahun. Dan pada hari ini saya cuba untuk nak membina generasi Al-Quran. Generasi Al-Quran, anak-anak daripada umur 8-9 tahun sampai kepada belasan tahun, untuk mereka ini mendekatkan diri mereka dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya dapati memang saya ni dipenuhi dengan macam-macam soalan. Orang tanya macam mana nak hafal Al-Quran, apa tips itu dan ini. Siapa nak tengok macam mana saya didik anak-anak didik saya dengan Al-Quran, boleh search saja di YouTube, type je Kamilin Tahfiz ke Kamilin Safia ke Kamilin, itu nanti boleh nampak. Kat situ kita tahu masyarakat ramai yang nak hafal Al-Quran dan ramai yang nak anak-anak mereka hafal Al-Quran, tetapi mereka tidak mengambil berat soal ini. Apa soalnya? Iaitu soal muzik. Dan tahukah kita Al-Quran itu adalah kalamullah, sedangkan kebanyakan lagu-lagu dan muzik itu mengandungi bisikan syaitan yang menggalakkan maksiat, cinta yang tidak halal, ayat-ayat lucah dan seumpamanya. Sebab itu ramai ulama seperti Umar bin Abdul Aziz, Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain menyebut muzik itu menumbuhkan sifat munafik dalam hati. Macam mana kalam yang suci, kalam Allah yang suci itu dan kalam yang tidak suci boleh berhimpun dalam satu hati? Tahu tak? Memang kita kata just like oil and water, macam minyak dan air, tak boleh bergabung. Percayalah, hati yang cenderung untuk mendengar muzik tidak akan tertarik untuk mendengar Al-Quran. Itu apa yang kita lalui, apa yang kita lihat rakan-rakan kita. Hati yang suka dengan muzik, dia akan susah nak spend time dia untuk nak dengar Al-Quran. Orang yang selalu suka untuk nak hafal lirik-lirik lagu,
mereka akan sukar untuk nak meluangkan masa mereka dengan Al-Quran. Tak boleh nak fit. Al-Quran tu tak boleh nak masuk. Dalam kepala tu ada muzik. Itu malu kita tengok kadang-kadang. Ada masyarakat yang dihafal lirik itu lebih banyak daripada dihafal surah-surah lazim dalam Al-Quran. Sangat memalukan. Macam mana kita nak berhadapan, bertemu dengan Allah satu hari nanti? Kelak di mahsyar, Allah tanya adakah kita cintakan Allah. Kita kata kita sayangkan Allah, kita kasihkan Allah. Tetapi apa tanda dia? Tengok tanda kalam Allah tu sikit saja yang kita hafal. Tetapi lagu itu lebih banyak berganda-ganda kita hafal selain daripada Al-Quran. Dan percayalah, lisan yang suka mendendangkan nyanyian akan kurang mengalunkan ayat-ayat Tuhan. Dan percayalah, jantung yang berdegup-degup, berjetak-jetak ketika mendengar muzik akan keras ketika mendengar seruan Ar-Rahman. Jasad yang terkinja-kinja dengan irama muzik pasti liat dan kaku untuk membelik helaian Al-Quran. Jadi, bagi ibu bapa yang ingin anak mereka mudah untuk hafal Al-Quran, bagi anak-anak yang nak hafal Al-Quran, pertama sekali, didik anak-anak kita ataupun didik diri kita supaya tidak mencintai dunia hiburan yang penuh dengan godaan. Kedua, kreatifkan diri untuk hiburkan anak-anak dengan Al-Quran. Ketiga, kawal penggunaan gadget atau TV anak-anak kita atau diri kita sendiri jika kita ataupun mereka melihat sesuatu yang melalaikan ataupun melekakan. Yang keempat, tukar dari kebiasaan kita untuk nak dengar radio dekat kenderaan, dekat rumah, tukar untuk nak dengar bacaan Al-Quran. Biarkan hati kita ni tertarik dengan Al-Quran. Jangan dah jadi addicted dengan lagu-lagu. Yang kelima, jangan benarkan anak-anak kita ataupun diri kita biasakan mereka ini untuk mendengar lagu, apatah lagi membuka radio atau muzik secara terbuka. Buka dalam bilik, dekat rumah buka muzik bumpang sana sini, biar secara terbuka. Tak boleh, jangan. Kalaulah mereka perlu sekalipun, cukup sendiri-sendiri mereka. Jangan nak libatkan orang lain untuk nak mendengar hiburan muzik mereka itu. Kalau nak ni sendiri-sendiri cukup. Jangan biasa macam, sebab bila dah lama dah biasakan diri berdugung-dugang gitu, mereka akan shock tu lain macam. Jadi lepas tu dengan Al-Quran memang rasa bosan. Sebab tu tanya orang-orang yang suka dengan muzik ni, dia susah sikit nak dengar Al-Quran. Memang lihat sikit dia akan rasa Quran ini boring. Hati tu sudah jadi keras. Dan percayalah, anak-anak yang terpelihara daripada muzik akan lebih menyerap Al-Quran. Dan percayalah, kalau hati-hati kita sendiri dah penuh ataupun suka dan cenderung kepada muzik, memang susah untuk nak amalkan tips-tips di atas. Baik, itu apa yang saya nak kongsikan pada pagi ini. Dan insya-Allah kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Moga-moga episod pada kali ini dan lain-lain semua memberikan manfaat kepada kita semua. Sampai kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam daripada Dr. Kamilin Jamil.